Hai semua, kita kembali ke channel e-tuition bersama dengan saya Cik Su anda dalam subjek Geografi tingkatan 3. Okey, untuk hari ini, okey, apa tajuk yang kita akan masuk? Okey, apa tajuk yang kita akan belajar? Okey, kita akan belajar mengenai taraf, okey, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Sekarang kita belajar mengenai dunia, okey? Okey, maksudnya apa kepentingan kalau kita buat kerjasama, okey, antara sebuah negara dengan negara yang lain? Mesti ada kepentingan dia kan, ataupun mesti ada kebaikan dia kan. Okey, jadi apa kebaikan dia ataupun apa kepentingan dia? Okey, jangan lupa untuk tunggu sampai habis video dan juga tunggu sampai habis kelas geografi ini. Okey, so tunggu. Jadi untuk tajuk ini, okey, apa yang kamu akan pelajari, kamu akan tahu, okey, apa kepentingan ekonomi ataupun apa kepentingan kerjasama kalau kamu buat ataupun sesebuah negara tu dia ada kerjasama daripada satu negara dengan negara lain. Contoh, Malaysia ada kerjasama dengan China. Apa kepentingan dia? Kepada negara, kepada ekonomi, kepada penduduknya, okey, ataupun kepada ke arah benda lain. So setiap benda yang berlaku dia mesti ada sebab. Sama juga dengan sini, okey. Bila berlakunya kerjasama, so apa akan berlaku ataupun apa kebaikannya, okey. So dalam kelas ni kita akan rungkaikan semuanya, okey. Jadi ada beberapa kepentingan kerjasama ke ekonomi antarabangsa, okey. Jadi salah satunya kalau kita ada ataupun kita buat jalinkan hubungan baik dengan negara orang ataupun negara luar, okey. So apa kepentingan yang kita akan dapat? Okey, yang pertama daripada segi mendapatkan buruh asing. So kita tahu kalau buruh asing ni, okey, mungkin harga dia amat murah, okey, berbanding dengan buruh-buruh yang ada dekat Malaysia contohnya lah, okey. So bila kita dah menjalin hubung baik dengan negara lain, so mudahlah kita untuk dapatkan buruh asing dengan lebih mudah, ataupun setiap pekerjaan ataupun setiap aktiviti tu dia boleh dijalankan dengan baik dengan adanya buruh, okey. Setiap aktiviti ataupun setiap projek mesti ada tenaga buruh kan. Okey, maksudnya benda tu tak akan berlaku secara sendirinya, mesti kena ada orang buat kan. So siapa yang nak buat? Mestilah tenaga buruh. Okey, jadi kita pergi. Okey, buruh asing ni, okey, kena ada sebabnya dia nak menampung keperluan tenaga buruh. Okey, contohnya kita ambil tempat-tempat macam kawasan-kawasan pembinaan, kawasan ataupun kawasan yang ada perindustrian ataupun kawasan yang pembuatan kan. So kita ambil sekarang macam pembinaan, okey, pembinaan. Jadi kalau buruh asing, okay, kita tengok kalau dekat Malaysia buruh asing banyak kan. Okay, contoh kita ambil macam Bangladesh, macam Myanmar kan. So mereka ini, okay, masuk ke Malaysia, okay, untuk apa? Selalunya mereka ini ada dekat tapak-tapak pembinaan. Okay, jadi selain itu, kalau selain daripada pembinaan, okay, kita ambil tenaga buruh asing dari sektor-sektor lain. Contoh kita ambil macam perkilangan kan. Okey, contoh perkilangan kita ambil kalau tenaga buruh, okey, yang ada dalam perkilangan mestilah tenaga buruh yang berkemahiran. Sebab apa? Sebab kita tahu kalau kilang ni mesti dia dah melibatkan dalam aktiviti pembuatan kan. Okey, maksudnya dia nak build benda tu menjadi lebih baik, ataupun dia nak build benda tu benda yang berkualiti. Okey, untuk menghasilkan berkualiti mestilah kena ada tenaga kerja pun yang berkualiti. Okey, jadi untuk menghasilkan barang yang berkualiti, jadi kita kena ada tenaga buruh yang profesional. Contoh, okey, contoh dalam kilang, okey, dalam kilang untuk buat benda ataupun untuk pastikan barang yang dikeluarkan adalah berkualiti. So kita kena ambil apa?
Okey, kita kena ambil ataupun setiap negara tu, okey, dia mesti ada contoh dalam bidang perkilangan. Okey, mesti ada pengurus ataupun ada jurutera yang berkemahiran. Okey, selalunya okey, tenaga buruh yang berkemahiran ini adalah daripada negara yang maju. Okey, contoh negara apa yang maju? Negara mana yang maju? Okey, contoh antaranya adalah negara Jerman. Okey, contoh lagi ada contohnya negara yang bangun lagi, contoh macam negara China kan. Okey, kemudian yang seterusnya iaitu tenaga buruh yang kurang mahir. Okey, tenaga buruh yang kurang mahir ni selalunya ada daripada negara yang baru nak membangun, bukan negara yang meleset ke negara yang orang kata negara yang tak maju ke, bukan macam tu. Maksudnya negara yang tengah nak membangun. Dia nak membangun, so lama kelamaan dia mestilah akan menjadi negara yang lebih maju. Kepentingan yang kedua iaitu permindahan teknologi. Bila bercakap pasal teknologi, saya rasa semua orang tahu kan pasal teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi ni digunakan untuk apa? So zaman sekarang, zaman 2020, so ramai orang dah peka terhadap teknologi ataupun orang dah pandai menggunakan teknologi. Tak kiralah teknologi yang macam mana kan. Jadi kita tengok apa kepentingan dia. Yang pertama, kalau ada teknologi, dia akan menggalakkan permindahan teknologi antara sesuatu negara ataupun sesebuah negara dengan negara lain, ataupun antara sebuah negara yang maju dengan negara yang sedang membangun. Jadi bila berlakunya permindahan teknologi, so apa akan jadi? So yang pertama, dia akan menggalakkan pembelian barang modal. Barang modal ni maksudnya barang yang boleh digunakan untuk mengeluarkan hasil pengeluaran. Maksudnya kamu dah belajar, contohnya sebelum ni, kalau orang tanya pasal faktor-faktor pengeluaran, so dia ada 4: tanah, buruh, modal dan usahawan. Bila bercakap pasal modal, dia bukan sahaja pasal duit. Modal juga dia merupakan mesin, iaitu benda yang kamu boleh gunakan untuk kamu jana income. Kalau tak ada mesin kan, mungkin boleh kamu gunakan tenaga manusia, tapi dari segi kualiti, dari segi kuantiti, so akan kurang kan. So bila dah ada penggunaan mesin, pengeluaran kamu akan lebih banyak. Pengeluaran barang pun lebih berkualiti kan. Kemudian kalau berlakunya pembelian barangan modal, contohnya beli mesin ataupun beli jentera. Of course kan, kalau negara yang membangun ataupun negara yang maju, dia dah ada teknologi dia sendiri kan. Contohnya teknologi yang ataupun mesin yang dia ada, manusia tak perlu set ataupun manusia tak perlu kontrol. Benda tu akan running sendiri, dan mesin tu yang keluarkan produk terus. Maksudnya tak perlu ada guna tenaga yang lebih. Kan? Yang kedua iaitu beli equity. Maksudnya dia membeli equity. Jadi bila dah syarikat tu membeli equity, jadi syarikat tu dia boleh bagi latihan ataupun dia ada kelaikan untuk bagi latihan kepada pekerja-pekerja tempatan. Maksudnya dia daripada negara yang dah maju, negara yang dah ada teknologi yang canggih, jadi dia nak bawa ataupun dia nak bantu sesebuah negara tu untuk sama-sama jadi negara yang macam dia. Contohnya dia dah bawa ataupun dia dah kongsi kemahiran kepada pekerja-pekerja di sektor mana-mana sektor lah. Contohnya macam perkilangan, contohnya dalam bidang pembuatan kan. Yang ketiga iaitu dia boleh menggalakkan ataupun dia ada peraturan ataupun boleh keluarkan barang ataupun keluarkan produk
yang sama dengan syarikat asing. Okey, maksudnya dia keluarkan barang yang sama dengan HQ lah kan. Okey, cumanya dia cuma boleh menjual saja sesuatu produk tu. Okey, jadi yang keempat, okey, bila berlakunya pemindahan teknologi, dia juga akan membawa kepada kemasukan buruh asing ataupun kemasukan pakar-pakar asing ataupun kemasukan pakar-pakar dalam sesuatu bidang, okey, ke dalam sesuatu negara. Maksudnya bila dah bawa masuk teknologi, adakah teknologi tu kalau orang tak ajar, kamu tahu ke nak guna mesin tu contohnya kan. Okey, contoh bawa masuk teknologi mesin yang baru, and then tak ada orang yang nak ajar nak guna benda tu, boleh tak mesin tu berjalan sendiri? Tak boleh kan, still kena set, still kena belajar macam mana nak guna, macam tu macam ni. Jadi sebab itulah, okey, bila berlakunya pemindahan teknologi akan berlaku juga pemindahan tenaga kepakaran. So tenaga-tenaga yang pakar dia kena pergi ke sesebuah negara tu, okey, di mana teknologi tu di mana teknologi yang baru tu ada kan. Okey, jadi pentingnya, okey, tenaga pakar, okey, dalam teknologi. Sebab teknologi dia kena ada orang untuk ajar. Okey, yang ketiga, okey, apa kepentingan dia? Okey, dia dapat menghubungkan, menjalin perdagangan itu, ataupun lebih kepada hubungan perdagangan lah. Okey, so bila berlakunya hubungan perdagangan yang baik kan, so apa akan jadi ataupun apa kesan dia? Okey, so bila dah ada hubungan yang baik, so dia akan dapat membuka peluang menjalinkan hubungan perdagangan antara negara-negara yang lain. Okey, maksudnya bila dia dah ada hubungan yang baik kan, so of course lah dia dapat menjalankan ataupun menjalinkan hubungan ataupun menjalankan aktiviti perniagaan ataupun aktiviti perdagangan dengan lebih mudah. Okey, sebab apa? Dia dapat pengecualian. Okey, contohnya dari segi pengecualian cukai, lagi satu dari segi tarif kan. Okey, tarif ni selalunya lah, okey, untuk perdagangan antarabangsa. Okey, tarif ni bermaksud cukai, okey, cukai yang dikenakan terhadap barangan yang diimport. Okey, kemudian kalau dekat Malaysia, okey, apa jabatan ataupun agensi yang menguruskan perdagangan di Malaysia, iaitu dipanggil MITI. Okey, kemudian yang keempat, kepentingan dia adalah dari segi pasaran. Okey, apa kepentingan dia? Okey, yang pertama, bila dah ada pasaran, so dia dapat ataupun negara-negara dapat bekerjasama untuk meluaskan pasaran ekspor barangan. Saya pasti kalau orang buka perniagaan, mestilah dia nak meluaskan pasaran dia. Sebab apa? Bila dah pasaran dah luas, okey, pergi sana orang kenal, pergi sini orang kenal. Contoh orang buat perniagaan makanan ke ataupun barang ke kan, bila orang sebut pasal barang ni, oh dah tahu, okey, orang tu yang buat kan. So sama juga bila dah dapat meluaskan pasaran, so dapat mengeksport barang-barang yang dia sendiri buat ataupun barang-barang daripada sesebuah negara tu. Okey, jadi contohnya macam negara Brazil. Okey, Brazil dia juga mengeksport kayu balak ke negara luar. Okey, so ke negara luar, contoh negara Vietnam, contoh macam negara India. Okey, contoh kalau macam macam ada negara, contoh macam Indon. Okey, Indon dia juga ada pembalakan dia. Okey, selalunya pembalakan dia orang ni lebih kepada macam buat perabot. Okey, contoh macam perabot jati, perabot daripada mahagoni kan. Okey, so kita tahu kalau perabot jati ni harga dia lebih mahal lah kan. Okey, kemudian contoh lagi negara lain. Okey, negara lain contoh macam Rusia. Okey, negara Rusia dia ada ekspor arang batu. Okey, dia ada ekspor arang batu ke negara mana? Ke negara
Turki. Okay, dia ada lagi negara-negara lain. So bila dah dapat luaskan pasaran, so kamu boleh kembangkan lagi perniagaan, ataupun kita boleh kembangkan lagi perniagaan ke peringkat yang lebih tinggi. Maksudnya antarabangsa tu memang dah tinggi, okay, lagi tinggi kan. Okay, jadi untuk kepentingan yang kelima, okay, iaitu dari segi pelaburan. Okay, kalau kita dah, ataupun kalau sesebuah negara tu, okay, dia dah menjalin hubung baik dengan negara yang lain kan, so apa akan jadi? Okay, dari segi pelaburan. Okay, maksudnya bila bercakap pasal pelaburan, saya rasa semua di antara kamu dah faham kan, okay, melabur investment kan. Okay, so bila berlakunya pelaburan, so of course lah dia akan berlakunya pelaburan langsung. Okay, maksudnya syarikat luar, okay, dia akan ambil peluang untuk buka anak syarikatnya di sebuah negara yang lain. Contohnya kita ambil dekat Malaysia lah, okay, contoh kita ambil dekat Malaysia, okay, dekat Malaysia contohnya kita ada syarikat dalam bidang elektronik, contoh macam LG, kita ada Sharp, lagi kilang Toshiba kan, banyak jenama-jenama elektrik yang ada dekat Malaysia. Tu maksudnya hubungan baik kita dengan negara lain, contohnya macam negara Jepun, dengan negara-negara China, amat baik. So kita buka ataupun kita bagi peluang untuk mereka ni buka peluang ataupun buka perniagaan dekat Malaysia. Okay, ni bukan sahaja menguntungkan ataupun mendatangkan kebaikan. Dari segi kebaikan, banyak kebaikan. Sebab apa? Dia boleh mendatangkan atau boleh membuka peluang pekerjaan kepada Malaysia, okay, ataupun dia boleh buka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia terutamanya kan. Okay, lepas tu selain daripada elektronik kan, kita juga ada macam kereta kan, banyak kereta import yang ada dekat Malaysia kan. So kalau dekat Malaysia kita tahulah kereta-kereta Malaysia, contoh macam Perodua, macam Proton kan, kereta Malaysia lah. Okay, contohnya ada lagi negara-negara lain yang banyak ataupun yang melabur ke negara Malaysia. Okay, maksudnya mereka lebih percaya kepada negara Malaysia, okay, sebab negara kita negara yang aman kan. So lebih percaya untuk melabur dan boleh mendatangkan kebaikan kepada semua masyarakat. Okay, so guys, kelas kita sampai di sini saja. Jangan lupa untuk mengikuti lagi kelas yang akan datang untuk tajuk yang baru, dan jangan lupa untuk share video ni bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan jiran-jiran, okay? Dan jangan lupa untuk follow PTM di Instagram dan juga di Facebook, okay? So saya harap untuk kelas kali ini kamu akan dapat tahu dan kamu dapat ilmu, okay, bila ataupun apa kepentingan bila, okay, berlakunya kerjasama antara sebuah negara dengan negara lain kan. Okay, contoh macam Malaysia, dia ada kerjasama dengan negara lain, ataupun negara China, dia ada kerjasama dengan negara lain. Sekarang ni kita ambil contoh macam Malaysia lah kan, okay. So negara lain banyak buka ataupun banyak memberi peluang pekerjaan kepada rakyat-rakyat negara kita sendiri kan. Okay, so guys, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. So jangan lupa untuk share video ni. Okay, bye.